Evelyn Richardisin dan ini kawan saya Sugeng Jibril. Dan hari ini kami akan menerangkan topik 2 dalam penulisan akademik, yaitu keutuhan wacana. Apa itu wacana? Wacana itu adalah satu teks atau satu bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Wacana juga boleh diartikan sebagai satu unit bahasa yang melebihi daripada ayat dan terdiri daripada ayat, ceraian, bab buku, dan juga dialog. Kita masuk kepada ciri-ciri wacana. Yang pertama adalah kohesi ataupun pertautan. Pertautan bermaksud hubungan erat dan perpaduan di antara perenggan dan perenggan. Merupakan satu kesinambungan antara ayat dengan ayat dalam sebuah wacana, dan dia juga merupakan satu keserasian hubungan antara unsur dengan unsur yang lain dalam sebuah wacana untuk membentuk satu pengertian yang bermakna. Sebagai contoh, kita beralih kepada keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini boleh terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Ketiga, hubungan sebab dan hasil. Dan yang terakhir adalah alasan dan kesan. Berikut merupakan contoh-contoh bagi setiap hubungan. Keutuhan leksika yang terbagi kepada 5. Yang pertama adalah antonim, di mana dia berkataan yang berlawan maksud. Contohnya yang kedua adalah sinonim yang bermaksud sama maksud. Di mana dia maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contohnya yang keempat adalah kolokasi, di mana hubungan kedudukan satu perkataan dalam satu susunan ayat. Pengulangan kata yang sama, di mana setiap perkataan diulang sepenuhnya. Baiklah, kita beralih kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal yang pertama adalah penanda rujukan. Baiklah, penanda rujukan adalah satu kata ganti dalam bahasa Melayu karena fungsinya menjadi rujukan dalam pemindaan wacana. Antara contoh-contoh penanda rujukan adalah seperti seterusnya adalah keutuhan gramatikal bagi penanda penghubung. Penanda penghubung ini boleh disadarkan dalam 6 jenis. Yang pertama adalah penghuraian, yang kedua pengembangan idea, yang ketiga penambahan, tentangan, penghubung musabab, dan penghubung template. Setiap kata penghubung ini
merumuskan sebuah rujukan yaitu 5. Yang pertama adalah depan C. Yang kedua adalah belakang. Yang ketiga adalah mempelawak. Yang keempat ada relevan. Dan kelima adalah tengah. Selanjutnya adalah rujukan didefinisikan sebagai memberi kredit atau menyebut nama penulis di akhir sebuah penulisan. Dalam kemahiran menulis rujukan, EPA edisi 6 tidak digunakan lagi dan diganti kepada EPA edisi ke-7, di mana lokasi penerbit tidak dimasukkan, contohnya seterusnya seramai 20 penulis dalam senarai rujukan. Dan DOI ditulis sebagai URL. Yang kelima, rujukan bagi laman web perkataan tidak digunakan lagi. Yang keenam ialah penyumbang selain daripada penulis, di mana pengarah, penerbit eksklusif, host episode, pengajar, penceramah, individu, kumpulan, organisasi yang membuat video, penggambar, fotografer termasuk sebagai penulis. Jenis media seperti film, siri TV, episode podcast, webinar, video streaming online, dan gambar. Seterusnya adalah kejelasan dalam penulisan akademik. Kejelasan ini merujuk kepada penyampaian ide, fakta atau hujah yang mudah dipahami, teratur, dan tidak mengelirukan. Proses menghasilkan penulisan akademik perlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk memenuhi piawaian sebagai karya ilmiah. Kejelasan wacana dalam penulisan akademik dapat dilihat daripada perkara berikut. Yang pertama, menyampaikan ide secara sistematik, memaklumkan tentang sesuatu perkara dengan jelas, menghuraikan pengertian sesuatu masalah atau persoalan secara telus, hujah yang dikemukakan disokong dengan bukti dan rujukan yang sah. Yang kelima, mengemukakan fakta yang benar dan berasas, dan yang terakhir, menghasilkan penulisan yang tidak melibatkan kepentingan pribadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dalam 911. Saudara, buli merupakan suatu jenayah yang sering berlaku yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah.
Buli juga dikatakan sebagai suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan berulang kali kepada mangsa sama ada dengan niat mahupun tanpa niat. Kebanyakan kes yang berlaku adalah disebabkan daripada pergaduhan kecil yang dibawa sehingga menjadi pergaduhan besar. Ramai pula orang yang berpendapat bahawa kes buli ini berpunca daripada rumah. Namun, bagaimana pula dengan rangsangan dari pihak luar? Dekat tempat baru ni, kita bukannya ada kawan lain. Tempat baru datang dari mana? Kat sini undang-undang aku yang kau pakai. Korang makan bila aku suruh makan. Korang tidur bila aku suruh tidur. Faham? Faham tuan? Budak baru ke? Tak pernah nampak pun. Tak sangka kan dengan belagak baiknya. Rupa-rupanya setan. Korang banyak main Facebook. Oi! Nama aku Lan. Panggilan Todak. Pasti ramai yang pernah menonton filem Juwana maupun High Council yang mana kedua-duanya memaparkan aksi ganda seperti memukul, menendang, merusuh dan membawa ondam. Filem-filem bergenre seperti ini dilihat sangat tidak bertepatan dengan mesej yang hendak disampaikan. Ramai yang mengatakan filem-filem ini terlalu ekstrim sehingga boleh menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri kanak-kanak dalam menjadi seorang pembuli. Lebih besar lagi, apabila tindakan pihak berasing dalam menerbitkan tayar mereka dengan niat ingin menyampaikan pengajaran akhirnya disalahartikan. Malah, turut membimbangkan lagi rata-rata kes-kes buli yang berlaku dilihat sangat ekstrim yang mana tubuh mangsa yang menjadi jawapan. Daripada Sistem Siasat Diri Murid SSDM dari Kementerian Pendidikan menunjukkan jumlah kes buli meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kalau kita tengoklah data pada tahun 2023 ni sahaja, dari Januari sampai Oktober ada 4,994 kes yang kes buli yang direkodkan berlaku dekat sekolah. Sebenarnya pada saya banyak faktor yang boleh pengaruh pelajar sekolah ni untuk terlibat dengan buli. Tapi salah satu daripadanya adalah daripada filem yang ada unsur-unsur buli macam filem Juwana. Baru-baru ni pun ada drama projek High Council yang pada saya scene dia agak hardcore juga ya kalau ditonton oleh pelajar sekolah. Untuk budak-budak bawah umur ni biasanya mereka ni akan jadikan watak-watak yang ada dalam filem tu as role model, sebabnya pada mereka watak ataupun scene buli tu nampak cool dan juga hebat. Pelajar yang jadi pembuli ni selalunya daripada kategori pelajar yang bermasalah. Contohnya pelajar yang ada masalah disiplin, nakal dan juga tak minat untuk belajar. Tapi ada juga pelajar yang rajin belajar, sasiah baik di hadapan guru dan parents tapi jadi pembuli. Benda ni terjadi kerana mereka ni nak test kehebatan mereka dan ada juga yang rasa seronok tengok orang lain ataupun rakan mereka tu diseksa dan meminta tolong untuk menghentikan aktiviti buli tersebut. Sebuah video berdurasi 3 minit yang tular di media sosial memaparkan aksi dua orang pelajar perempuan yang membuli secara lisan seorang lagi pelajar secara bertubi-tubi. Lebih mengejutkan, terdapat segelintir orang awam yang berada di sekitar kawasan kejadian tersebut hanya menyaksikan jenayah itu berlaku. Oh my god. Bagus ni. Awak nak saya siap-siap. Mana ada kita tak sejak dorang ni. Sana tu. Dia tahu saya tu tak kelihatan. Kita punya besar kat sini. Adalah fenomena yang mempunyai beberapa dimensi kompleks yang saling berhubung kait. Menurut ahli kriminologi, Profesor Madya Dr. Ayu Keshina Mat Saad, tindakan buli adalah tindakan agresif
dan disengajakan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan berulang kali dan dari semasa ke semasa terhadap mangsa yang tidak mudah atau mampu membela dirinya sendiri. Katanya buli tidak terhad berlaku di sekolah atau di asrama, malah boleh terjadi di dalam rumah sendiri. Depan pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan Osman di bilik 0410 Blok Penginapan Asrama Jebat UPNM. Pertuduhan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 302. Pada tahap individu, ada beberapa pilihan untuk memperkasakan diri daripada menjadi mangsa, iaitu perlindungan. Ini mampu dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, orang lain. Kurangkan peluang untuk menjadi mangsa. Kurangkan kerentanan, iaitu mencegah tidak bertindak. Kesedaran dan pendidikan juga boleh membantu. Ketahanan, menyatakan tidak, seterusnya menolong orang lain selain mampu mengenal pasti kejadian buli. Apa awak di depan dapur ni? Topik buli juga turut diangkat menjadi latar cerita filem terbaru Dendam Penunggu di Tonton Sinema. Dendam Penunggu boleh disaksikan secara eksklusif di Tonton Sinema. Siapa tu? Malam ni kita dapat naik tingkat atas blok. Ada benda kat atas tu. Bah, ada benda tak kena dekat kolej ni, bah.